Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita buat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain akhir. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita teruskan, saya mengambil kesempatan kesempatan ini untuk mengucapkan salam 17 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf zahir dan batin Bukan sampai raya Ustaz, raya 1 Syawal sahaja. Dalilnya kita disunatkan bertakbir pada 1 Syawal. Maka 2 Syawal sudah disunatkan berpuasa. Habis pergi rumah saudara mara tak boleh. Tak ada keharaman untuk ziarah. Maknanya bolehlah. Tak ada keharaman untuk ziarah menziarahi. Jadi 2 Syawal pun boleh ziarah menziarahi. Bukan kata 2 Syawal, bukan bulan Syawal pun boleh ziarah menziarahi. Cuma bukan ziarah raya lah, ziarah Syawal. Baik, kita sambung kitab pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Khattabi. Muka surat 86 pada tangan saya, muka surat 86. Ini pada bab apa? Bab kalam. Allah Ta'ala bersifat kalam, iaitu berkata-kata dan keterangannya. Dan telah muafakatlah ahli al-salaf, telah sependapat ahlus salaf. Ahlus salaf ni siapa? Iaitu para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Apa yang mereka muafakat? Akan haram mengatakan Quran itu makhluk. Mereka sependapat, para sahabat ni sependapat mengatakan haram mengatakan Quran itu makhluk. Satu orang kalau disebutkan Quran, naskah Quran itu makhluk, haram hukumnya. Ini sepakat oleh para sahabat ataupun ahlus salaf. Dan dikendaki dengan dia lafaznya yang diturunkan atas Nabi SAW, melainkan pada tempat mengajar. Ada kecuali pada tempat mengajar. Kalau yang cikgu tahulah PDP, pengajaran dan pembelajaran, ataupun PDPC sekarang, pengajaran dan pemudahcaraan. Jadi pada tempat mengajar boleh dikatakan Quran itu makhluk. Maknanya kertas Al-Quran itu kertas, itu makhluk. Tulisan Quran itu makhluk. Sebutan Quran itu daripada Al-Fatihah sampai Suratul Nas, bunyinya tu semuanya makhluk.
Itu pada tempat belajar dan mengajar boleh. Kalau selain tempat belajar dan mengajar, haram dikatakan Quran itu makhluk. Kenapa macam tu? Supaya jangan memberi waham. Waham ni samar-samar. Kalau bahasa Inggerisnya confuse, bahasa Melayunya keliru, bahasa Jawanya apa ya? Lupalah. Kena tanya apa nama dia. Apa lupa keliru bahasa Jawanya. Lupa. Jangan cakap Jawa, lupalah. Saya pernah juga kalau apa ditanya orang kan, "Ustaz Jawa kan?" "Taklah, cakap Jawa aja tak pandai kok." Cakap Jawa aja tak pandai kok, ada kok pula tu. Ibu ustaz ni Jawa murtad. Tak baik. Tak boleh cakap macam tu. Nak cakap Jawa apa, Jawa celup ke tak apa. Jawa bukan Jawa totok ke tak apa. Tapi jangan cakap Jawa murtad. Pasal apa? Murtad tu khas untuk keluar daripada agama Islam. Bunyinya lawak tapi tak boleh sebenarnya kan. Yang murtad tu dia memang dari segi bahasa keluar daripada sesuatu lah kan. Tapi kalau dalam istilah murtad tu dia memang khusus untuk keluar daripada Islam kan. Tak boleh. Jadi jangan disebut Jawa murtad. Jangan. Baik. Supaya tidak memberi waham, supaya tak keliru, tak confuse. Confuse macam mana? Akan baharu sifat yang berdiri dengan zat itu. Bila disebut sahaja Quran, maknanya itu kata-kata Allah. Lalu bila disebut Quran itu makhluk, nanti orang yang tak belajar atau orang yang tak belajar mendalam, dia ingat kata-kata Allah itu makhluk. Baharu, ada permulaan. Kata-kata Allah tu ada permulaan, ada mula, ada akhir. Jadi itu sebablah Quran tak boleh disebut makhluk. Kena sebut Quran itu qadim. Qadim tu apa? Tiada permulaan. Maknanya tu bukanlah Quran naskah tu tak ada permulaan. Kertasnya, tulisannya, bunyinya tu ada permulaan. Yang nak disebut Quran tu kata-kata Allah, yang pada zat Allah. Jadi kita sebut Quran itu kata-kata Allah yang pada zat Allah Ta'ala. Jadi haram kita sebut Quran itu makhluk supaya tak timbul salah faham. Salah fahamnya ni sangat bahaya sampai tahap ulama mengharamkan sebut Quran itu makhluk. Maknanya para ulama ni fikir tentang umat, fikir tentang orang awam. Dia bukan sahaja nak menyelamatkan orang yang belajar, tapi nak menyelamatkan juga orang yang tak belajar, ataupun kurang belajar. Jadi orang yang belajar pun jangan sebut Quran itu makhluk, kena sebut Quran itu qadim. Sebab nanti ada orang yang tak belajar, dia ingat Quran itu, kata-kata Allah itu makhluk, ada permulaan. Begitu kan? Punya jauh apa nama ni, pemikiran para ulama tu, sebab ditetapkan hukum itu kan. Termasuk para ulama sahabat lah, Ahlus Salaf kan. Maka jadi fasik. Kalau apa jadi orang yang mengatakan Quran itu makhluk, maka jadi fasik, berdosalah. Orang yang berkata dengan makhluk Quran itu, dia berdosa. Tiada jadi kafir, dia tak murtad, dia tak kafir. Dia cuma berdosa. Tapi wajib bertaubatlah. Wajib bertaubat. Kenapa? Sudah membuat orang salah faham. Dan yang jadi kafir itu orang yang berkata dengan makhluk kalam Allah yang berdiri dengan zatnya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan kata-kata Allah yang pada zat Allah itu makhluk, ada permulaan, ada mula, ada akhir, ada berhenti sekejap, ada huruf, ada suara,
ada bunyi, nescaya jadi kafir, kata ulama. Bukan kata Ustaz Aidil, Ustaz Aidil kafir orang. Kan saya bacakan kitab. Itu sebab jemaah saya suruh beli kitab, jadi semak sama-sama. Apa betul ke Ustaz ni sebut? Tantang kitab sebut lain, dia sebut lain. Tak, belilah. Setiap hampir setiap bulan, taklah setiap minggu hampir setiap bulan saya ingatkan beli. Tak rugi. Mahal ke? Kitab ni harga berapa? $22. Kalau Malaysia berapa ringgit? Ni pun saya beli kat Shopee ni. Dia ada yang Jawi, yang asal Jawi, lagi murah. Yang Rumi ni mahal sikit lah. Dia dah berusaha merumikan tu kan. Type aja kat Shopee tu lah. Type aja kitab Aqidatun Najin. Kitab Aqidatun Najin fi ilmu usuliti. Ada. Dia takut Ustaz kan, takut salah faham lah. Beli, duduk kuliah, semak sama-sama. Ya tak? Memang bahasa dia agak rumit sikit. Belilah, belajar sama-sama kan. Tak mesti dengan Ustaz Aidil belajar. Kalau ada ustaz lain yang buka kitab tu, boleh semak sama kan. Tak mesti dekat masjid, surau, dekat TV, dekat radio, dekat mana lagi, Facebook ke YouTube ke, kalau ada kan. Tak. Tengok sama-sama kan. Baik, sambung. Maka misalnya, contohnya itu, yakni misal contoh yang hendak memudahkan faham. Padahal Allah Ta'ala Maha Suci, bersih, terpelihara seperti itu. Makhluk, kalam Allah, kata-kata Allah tu bersih, suci daripada sama dengan makhluk. Misal seperti engkau sebut akan seorang lelaki. Contoh seperti engkau sebut akan seorang lelaki dengan lidah engkau. Maka sebutnya seorang lelaki itu, yakni lafaz yang engkau menyebutkan lelaki itu masuk pada lidahmu, dan zat lelaki yang kena sebut itu, diri lelaki yang kena sebut itu tiada masuk pada lidahmu. Maka inilah makna kata yang dibaca kalamullah pada lidah. Main betul kan? Baca panas macam main. Lagi kalau cikgu bersyarah tu kan, banyak main. Itu baru kes yang pertama, kes kat Kelantan kan, budak meninggal dunia, kering badan. Bila dia buat postmortem, kering badan, semua organ dia tak berfungsi. Pasal apa? Air kurang. Dan badan kita 70% kan air kan. Yang kedua, kes kat Keluang, budak Keluang kan, tuan-tuan kena beritahu dah, meninggal juga. Yang terbaru ni saya kata, dia bukan expose dengan matahari, dia dalam rumah, tapi pun kena juga stroke habu. Tapi dapat diselamatkan lah, belum meninggal dunia, tak meninggal dunia, dapat diselamatkan. Tapi maknanya dalam rumah pun boleh kena juga stroke habu kan? Banyak dalam rumah itu. Baik, jadi sambung boleh. Contoh mudah, kalau kita kata si A cakap begini-begini, cikgu pesan dengan seorang murid, awak pergi dekat kelas sebelah, cakap dengan cikgu tu, suara perlahan sikit. Contoh, kelas dia kuat sangat, cikgu belum cakap tu kan. Dindingnya bukan dinding batu, dinding partition aja kan. Awak pergi kelas sebelah, cakap dengan cikgu tu, suara perlahan sikit, cikgu kuat sangat. Cikgu sebelah nak ngajar tak dapat kan. Muridnya pun pergi kat cikgu B. Cikgu A cakap, perlahan sikit suara je. Cikgu A nak bercakap dengan ngajar tak dapat, campur aduk suara. Yang seorang ngajar sains, yang seorang ngajar sastra, dah bercampur aduk dah. Jadi budak ni dia mengatakan atau menyampaikan ayat si cikgu tadi. Suara budak tu,
Suara tu, suara budak tu, bukan suara cikgu tadi tu. Lainlah boleh rakam, mana boleh rakam. Handset tak boleh bawa. Jadi budak tu menyampaikan dengan suara budak tu. Ayatnya sahaja. Ayat cikgu tadi, cikgu A. Maka cikgu B pun faham. Bukanlah budak tu yang cakap. Jadi cikgu tu tak boleh marah budak tu. Kalau nak marah cikgu A. Marah cikgu A ataupun pihak pengurusan lah. Dinding apa tu tak tebal kan, tak semua tebal. Baik. Jadi maknanya kata-kata budak tu bukanlah suara cikgu A. Dia cuma menyampaikan isi hati cikgu A. Manakala suara, lidah, badan budak. Kalau masa saya belajar kemarin, guru saya beri contoh surat. Surat. Belajar luar negara, sampai kat luar negara, dah berapa lama anaknya utus surat. Maknya tak dibaca, suruh anaknya, adik kepada yang belajar luar negara tu baca. Abang cakap, dia baca. Abang cakap gini, ke hadapan bonda lah yang tersayang, lama tak jumpa, rindu lah apa bagai. Last sekali dengan ini, mohon kirimkan wang sebanyak RM10,000. Kenapa bekalan dah tak cukup, kata kan. Depan tu punya lah muji langit rindu lah apalah bagai. Rupanya yang sebenarnya nak duit, kan. Jadi abang cakap, suara adik tu tadi. Isi hati abang tu yang disampaikan. Begitu jugalah kalamullah pada zat Allah. Tak berhuruf, tak bersuara, tak ada mula, tak ada akhir. Lalu diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui beberapa peringkat. Seperti yang dalam Isra' Mi'raj kan, dalam ceramah-ceramah Isra' Mi'raj, tuan-tuan pun ada dengar Isra' Mi'raj, apa nama ni, 27 Ramadan, Isra' Mi'raj pula, 27 Ramadan. Jadi Allah Ta'ala turunkan kalamullah, kata-kata Allah, mula-mula ke Baitul Izzah, kalau silap betul. Kemudian ke langit dunia, kemudian kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah tu yang berperingkat. Baik, daripada kata-kata Allah yang pada zat Allah tu diturunkan ke Baitul Izzah, itu tu pun dah merupakan, pada Baitul Izzah tu dah merupakan makhluk. Maknanya daripada diri Allah Ta'ala, kalamullah, kata-kata Allah diturunkan ke Baitul Izzah, itu dah merupakan satu dokumen. Maknanya dah jadi makhluk dekat situ. Diturunkan pula ke langit dunia. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Bahasa Arab pula tu. Bahasa Arab pula tu, berperingkat-peringkat, ada mula, ada akhir. Mula dengan Iqra', ada mula, ada akhir. Mula senyap, lepas tu Iqra' dibaca, berhenti, baca lagi Iqra', ulang lagi 3 kali. Maknanya dekat situ itu dah jadi makhluk. Tetapi makhluk yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril itu menunjukkan atau menggambarkan kata-kata Allah yang pada zat Allah. Sebab yang namanya qadim tak ada mula, tak ada akhir, tak berhuruf, tak bersuara. Itu hanya pada zat Allah. Bila dah dipindahkan ke Baitul Izzah, itu dah jadi makhluk. Dipindahkan pula daripada malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu pun dah jadi makhluk, tetapi menggambarkan kata-kata Allah yang bukan makhluk. Baik. Banyak tuan-tuan hadis-hadis yang mengatakan Allah Ta'ala, ayat Quran pun ada, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa.
Sebab tu Al-Quran wajib kita rujuk kitab tafsir, bukan kitab terjemah, kitab tafsir. Kitab terjemah ni dia cuma convertkan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, ya. Kalau kitab tafsir menerangkan makna setiap ayat Al-Quran, terutamanya yang mutasyabihat, yang samar-samar. Allah Ta'ala, salah satunya Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa. Kalau kita tak rujuk kitab tafsir, kita baca ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, takut-takut, bukan kita lah, orang lain lah, itulah, contoh yang tak baik bukan kita lah, orang lain. Satu orang dia baca ayat Quran, kallamallahu Musa taklima, dan berkata-katalah Allah Ta'ala dengan Nabi Musa sebagai berkata-kata. Jadi kalau orang tu tak rujuk kitab tafsir, barangkali mungkin dia akan berfahaman Allah Ta'ala berdialog dengan Nabi Musa. Tak tahu siapa yang mula dulu lah. Mungkin Allah Ta'ala, Assalamualaikum ya Musa, Waalaikumsalam ya Allah, kaifahaluka ya Musa. Bahasa Arab lah tu. Nabi Musa cakap bahasa Arab tu. Nabi Musa bukan cakap bahasa Arab. Al-Quran tu bahasa Arab kan. Tulisan Al-Quran tu bahasa Arab. Nabi Musa berkata-kata, dia bahasa apa? Ibrani ataupun Suryani, salah satu atau Kipti. Kipti lah bahasa Nabi Musa kan. Bahasa Kipti. Macam mana bahasa Kipti? Saya pun tak tahu kan. Cuba tengok kat YouTube ada tak lagi bahasa Kipti. Pupus ke masih ada lagi. Jadi adakah Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa bahasa Kipti? Kalaulah dia tak rujuk kitab tafsir, barangkali mungkin dia akan ingat Allah Ta'ala berdialog satu, kemudian Allah Ta'ala gunakan bahasa Kipti pula tu. Khabar ya Allah, Alhamdulillah Nabi khair. Wah, dialog pula kan. Yang sebenarnya macam mana proses atau keadaan atau suasana ataupun panggil apa, event dia tu kan, macam mana Nabi Musa berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Dia Nabi Musa bercakap lah. Dia bercakap lah, dia manusia, dia bercakap lah bahasa Kipti. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, bukan ada mula ada akhir, tak ada mula, tak ada akhir, tak berhuruf, tak bersuara. Macam mana Nabi Musa faham kalau tak ada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada gelombang? Nabi Musa tu itu manusia lah. Dia mesti ada gelombang masuk kat gendang telinga tu, barulah masuk apa, reseptor masuk ke otak. Faham kan. Bunyi tet dia masuk gelombang telinga saya, dia ada isyak contoh kan. Macam itulah orang hontin kan. Faham ni apa ni, marah ke apa ke, salah jalan ke kan. Kalau punya apa, ambulans ni no tu bagi jalan. Cuba buka radio yang kuat tak ada ambulans kat belakang. Saya pernah naik ambulans tu kan. Alhamdulillah, daripada tempat aksiden kejadian tu sampai hospital lancar, tak ada berhenti. Alhamdulillah. Cuba bayangkan berhenti macam mana lah. Apa hal pula ni berhenti pula sakit kan ni, ya Allah. Kita tak rasa tuan-tuan. Saya dah pernah rasa, jadi saya berilah laluan. Kalau tak rasa pun bagi laluan juga. Baik. Satu lagi laluan kecemasan. Rupanya ada juga laluan kecemasan yang dibenarkan lalu. Ada ketika ni masa je kan. Tapi kena tengok betul-betul lah bila masa ketika ni kan. Tapi kalau dibenarkan, kena pula masa tu pula ada kecemasan, payah juga. Baik, sambung sini. Jadi Allah Ta'ala, bagaimana kata-kata Allah yang tak ada huruf, tak ada suara, tak ada mula, tak ada akhir, Nabi Musa boleh faham? Iaitu para ulama tafsir, para ulama tauhid menerangkan Allah Ta'ala singkap hijab, buka hijab atau halangan, lalu Allah Ta'ala fahamkan hati Nabi Musa akan kata-kata Allah yang tak ada mula, tak ada akhir, tak berhuruf, tak bersuara. Macam mana Ustaz? Awak tanya macam mana? Mana saya nak terangkan? Bendanya tak sama dengan makhluk.
Kitab cuma bagi sampai situ je maklumat dia. Allah Ta'ala singkap hijab, buka halangan. Hijab ni halangan. Contohnya macam kita tak nampak jin sekarang ni. Kalau nampak seram juga. Seram juga. Pasal jin ni macam-macam bentuk dia. Dia boleh menyerupai. Jin ni ada dua dalam Islam, dalam kitab. Jin ada dua, satu jin Islam, satu jin kafir. Dia macam manusia juga. Ada manusia Islam, manusia kafir. Jin Islam dipanggil syaitan. Itu sebab manusia yang jahat pun kadang-kadang dipanggil syaitan juga. Kadang orang tu setan budak kan. Pasal apa? Syaitan tu sifat. Jadi jin yang jahat panggil syaitan. Jin kafir utamanya. Itu kenapa kita tak nampak jin? Sebab hijab. Jin wujud tu Ustaz. Dalam Quran ada sebut pasal jin wujud. Wajib percaya. Kita orang Islam wajib percaya perkara gaib. Alah itu cuma ilusi Ustaz. Ilusi lah. Tapi jin memang wujud. Ada ketika memang ilusi, ada ketika memang jin betul. Tak menafikan juga ilusi kan. Kadang memang orang tu berilusi. Kadang-kadang memang betul jin. Kan? Kadang-kadang sikatnya aku letak sini ni, siapa alihkan ni? Satu rumah tanya, tak ada yang mengaku. Kan? Oh, Ustaz ni takut-takutkan. Sedapkan nantilah. Ni agaknya aku sendiri yang alihkan ni. Agaknya sedapkan nanti. Dah 2-3 kali berlaku. Dah sama berlaku ni kan. Seram juga kan. Jadi salah satu cara untuk mengelakkan jin ataupun jin kafir masuk ikut sama kita, ada berkait dengan hadis Rasulullah SAW. Bacalah Bismillah. Baca nama Allah, Bismillah. Itu paling ringkaslah baca Bismillah. Dalam hadis tu disuruh sebut baca Bismillah. Saya baca penuh Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Lagi betul boleh juga. Yang disuruh dalam hadis Bismillah. Sebelum masuk rumah, setiap ahli rumah tu kena baca. Jadi baby lah, baby macam mana kan. Kalau dah termasuk Ustaz, keluar balik baca Bismillah. Semua yang tak baca lah, yang nak baca tak payah keluar balik. Nanti tengok sikat tu beralih tempat lagi ke tidak. Kalau tak beralih Ustaz, Alhamdulillah. Beralih Ustaz, beralih. Kena halau dulu. Kena cari yang pandai halau. Ustaz pandai, saya tak pandai. Jangan. Saya ni pula jenis yang jin suka ngikut. Mana Ustaz tahu tak ada ustazah mana dah kata kan? Ustaz, maaf Ustaz Ustaz ni ada 3 jin. Allah. Tak betul tak tidak, tak tahulah kan. Tapi bila dia halau tu ringan sikit badan. Kalau tak sikit-sikit penat, sikit-sikit penat, sikit-sikit nak marah orang. Tak pas-pasan marah orang. Dia dah penat sangat, berat badan, sikit marah. Isteri saya kena marah, anak saya kena marah, semua kena marah. Ya Allah, ya Rabbi. Bila berubah dengan ustazah tu, kurang sikit isteri saya cakap. Kurang sikit lah marah-marah. Kurang penat, kurang marah. Oh ya, yalah, mudah-mudahan betul lah. Ada orang kadang takut pasal apa? Agaknya entah-entah daripada tak ada jin, dia tambahkan jin. Ada juga yang kata jin tu kan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi antara amalan tu tadi baca Bismillah sebelum masuk rumah. Baik, sambung Kalau tak ada orang, beri salam, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tapi yang dalam hadis tu Bismillah je lah. Bismillah. Baik, sambung. Jadi Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, iaitu Allah Ta'ala singkap hijab, buka halangan. Lalu fahamlah Nabi Musa akan kata-kata Allah yang tak ada mula, tak ada akhir, tak ada huruf, tak ada suara. Begitu juga dengan hadis Allah Ta'ala akan membaca surah Ar-Rahman. Ahli syurga akan mendengar Allah Ta'ala membaca surah Ar-Rahman kat syurga. Jadi adakah Allah Ta'ala dalam syurga? Tidak. Maknanya Allah Ta'ala kat luar syurga pun tidak. Macam mana dalam tidak, luar tidak? Allah Ta'ala tak bertempat. Macam mana dah tak boleh nak cakap lagi lah.
Kita wajib percaya saja Allah tak bertempat. Macam mana tu tak boleh nak terangkan. Tak tercapai akal kita. Baik, jadi bagaimana Allah Ta'ala baca surah Ar-Rahman, ahli syurga dengar, sedangkan surah Ar-Rahman tu ada mula, ada akhir. Sama juga dengan kisah Nabi Musa tadi. Allah Ta'ala singkap hijab, buka hijab atau halangan daripada ahli syurga. Maka fahamlah hati ahli syurga akan kata-kata Allah yang tak ada mula, tak ada akhir, tak berhuruf, tak bersuara, berkaitan tentang surah Ar-Rahman. Setakat itulah maklumat yang boleh disampaikan tentang untuk menerangkan kata-kata Allah apabila Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa, dan juga apabila Allah Ta'ala membaca surah Ar-Rahman, ahli syurga mendengar Allah Ta'ala membaca surah Ar-Rahman. Cukup dulu gitu tuan. Dan demikian lagi, apabila menyuruh akan kamu oleh seorang lelaki atau menegah ia akan kamu akan suatu, maka adalah engkau ingatkan pada hatimu akan suruhnya dan ditegahnya juga. Tiada masuk lelaki itu pada hatimu. Inilah makna kata yang dihafazkan di dalam hati. Sama lah macam surat tadi. Abang ni tadi tu tak masuk dalam surat. Macam cikgu A tadi tu tak masuk dalam badan budak tu tadi. Baik. Dan demikian lagi, engkau suratkan, tuliskan nama lelaki di dalam suratmu, maka masuk nama lelaki itu di dalam kitabmu, bukumu. Tiada masuk zat lelaki itu, diri lelaki itu pada suratmu. Orang tu tak masuk, nama dia je. Inilah makna yang maktub, yang tertulis pada masahif, pada mushaf-mushaf. Maka jangan engkau sangka yang engkau baca Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah sampailah surah An-Nas, dan yang engkau hafal, kita hafal dalam hati, dan yang engkau surat itu ditulis ayat Al-Quran, iaitu kalam Allah, dan hanya senya ia yang menunjukkan kalam Allah yang qadim juga. Dalam hati kita, iktikad, kepercayaan dalam hati kita, keyakinan hati kita, yang kita baca tu, yang kita hafaz dalam hati tu, yang kita tulis tu, itu bukan kalam Allah, itu menunjukkan kalam Allah, menterjemahkan kalam Allah. Yang bahasa Arab tu, itu menterjemahkan kata-kata Allah yang sebenar pada diri Allah. Sebab kata-kata Allah bukan bahasa Arab. Itu cuma terjemahan kata-kata Allah yang tak berbahasa tu dijadikan bahasa Arab. Jangan kita ingat kata-kata Allah pada zat Allah tu bahasa Arab. Tidak. Tak berhuruf, tak bersuara, macam mana boleh jadi bahasa pula? Tak ada. Dia bukan bahasa Arab. Bahasa Arab tu Al-Quran yang menterjemahkan kata-kata Allah yang sebenar. Dan kalam Allah yang qadim itu tiada bercerai dengan zatnya. Dipindahkan, kata-kata Allah dipindahkan ke Baitul Izzah, dipindahkan ke oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu bukan kata-kata Allah yang pada zat Allah. Itu cuma penterjemahan. Sebab kata-kata Allah tidak bercerai dengan zat Allah, tidak tanggal daripada diri Allah Ta'ala yang qadim, lagi tiada berhuruf dan tiada bersuara, seperti yang telah lalu sebutnya. Jangan kita percaya dalam hati, yakin dalam hati, Allah Ta'ala pindahkan kata-katanya daripada dirinya, pindah ke Baitul Izzah. Tidak. Yang diturunkan ke Baitul Izzah itu terjemahan daripada kata-kata Allah yang qadim. Sebab kata-kata Allah tak berpisah dari zat Allah, dari diri Allah. Dan tiada masuk kalam Allah itu dalam sekalian kitab
daripada Quran, Taurat dan Injil dan Zabur. Kata-kata Allah yang pada zat Allah tak masuk pada Quran, Taurat, Injil, Zabur, tak. Itu terjemahan. Quran terjemahan kalam Allah, Taurat juga terjemahan daripada kalam Allah, Injil pun sama, Zabur pun sama. Maka tiada bercerai selama-lama dengan zatnya. Kata-kata Allah tak bercerai, tak berpisah daripada zat Allah Ta'ala. Tetapi kaul yang tahqiq, pendapat yang benar, bahawa Quran dan umpamanya seperti Taurat menunjuk ia atas barang yang menunjuk atasnya oleh sifat yang qadimah, yang qadim, yang tiada mula. Umpamanya apabila engkau dengarkan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, jangan kamu hampir akan zina. Surah Al-Isra ayat 32. Maka engkau faham daripadanya akan tegah daripada hampir zina. Dan jikalau dihilangkan daripada engkau akan hijab, nescaya engkau faham daripada sifat yang qadim itu akan ini makna. Maka madlul kalam lafzi itu iaitu madlul kalam nafsi. Kalam lafzi itu kata-kata yang dilafazkan, yang kita sebut wala taqrabuz zina itu tadi. Iaitu madlul, menunjukkan kalam nafsi, kata-kata Allah yang pada zat Allah. Artinya kalam yang berdiri zat, yang ada pada zat Allah, diri Allah. Dan jikalau engkau kehendaki, nescaya engkau kata ia umpamanya, kata ialah umpamanya, kerana berlainan keduanya dengan iktibar, keterangan yang menunjuki. Bahkan segala lafaz yang kita baca akan dia itu menunjukkan atas kalam Allah yang qadim dengan jalan dilalah, menunjukkan, menerangkan, iltizam yang urfi, huruf yang biasa. Kerana tiap-tiap orang yang ada baginya kalam lafzi, lazim, mesti pada huruf biasanya bahawa ada baginya kalam nafsi. Kalau dari segi manusia, ada tak kalam lafzi dan kalam nafsi? Ada. Kalam lafzi itu apa yang disebutkan, yang dilafazkan. Kalam nafsi itu ada dalam hati atau pemikiran. Dia nak cakap apa ni? Nak cakap apa ni? Dalam hati, dalam fikiran tu dah sebut, dah ada plan dah nak cakap apa. Tapi belum cakap lagi. Tunggu datangnya diumumkan. Ketibaan yang barulah. Dia ada masa dia tu. Dia dah plan dah. Teks MC tu dah ada dah. Tapi jangan cakap dulu, nak praktis boleh, nak rehearsal apa kan boleh. Tapi dah sampai masanya, dah hampir masanya tu dah diam dulu. VIP ni dah keluar kereta, dah kompang tu kan. Dah masuk je dewan, mengumumkan. Baru disebut. Jadi mula-mula nak cakap tu dah ada plan, itu kalam nafsi dalam diri. Bila sebut je mengumumkan, itu dipanggil kalam lafzi, lafaz. Baik. Jadi itu untuk cepat faham. Allah Ta'ala kalam lafzinya tu iaitu Al-Quran. Al-Quran. Adapun Allah Ta'ala itu sendiri kalam nafsi, kata-kata Allah yang qadim. Baik, masuk tajuk seterusnya, kalam lafzi. Diterangkan secara khusus apa itu kalam lafzi lah. Tadi saya terangkan secara ringkas. Bermula Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala ada baginya kalam lafzi, kalam yang dilafazkan dengan maknanya macam mana? Bahawasanya menjadikan menjadi itu maksud menjadikan ia akan dia pada lauh mahfuz. Pada lauh mahfuz kata-kata Allah itu kalam lafzi.
Kalam yang dilafazkan, maknanya dekat situ dah ada lafaz, dah ada mula, ada akhir, ada huruf, ada suara. Yang baca siapa? Malaikat. Malaikat. Maka menunjuk ia pada uruf, pada kebiasaan atas bahawa bagi Allah Ta'ala itu kalam nafsi. Jadi kalam lafzi yang pada lauh mahfuz tu, orang Melayu sebut lauh mahfuz. Asalnya lauh mahfuz. Lauh tu papan, mahfuz yang terpelihara. Lauh mahfuz, papan yang terpelihara. Kata orang Melayu lauh mahfuz. Tak senang sebutlah kan. Jadi kata-kata Allah pada lauh mahfuz itu pun dah kira makhluk. Itu menunjukkan kata-kata Allah ataupun kalam nafsi yang pada zat Allah Ta'ala. Dan hasilnya bahawa kalam lafzi itu dengan iktibar, dilalah, menunjukkan yang mutabaqah, sepakat, menunjuk ia atas umpama madlul, dalil, menunjukkanlah kalam yang qadim pada zat Allah, seperti barang yang berkata akan dia oleh setengah ulama mutaakhirin, ulama yang kemudian. Dan dengan iktibar dilalah iltizam, yang uruf, yang biasa, menunjukkan ia atas diri kalam yang qadim, seperti barang yang berkata akan dia oleh Syekh Sanusi, tersebut dalam kitab Baijuri. Baik, ini penerangan dia agak rumit sikit tapi tak apa. Yang penting tadi secara ringkas dia kita dah faham. Kata-kata Allah pada zat Allah itu qadim. Kata-kata Allah yang dipindahkan ke Baitul Izzah itu bukan kalam qadim tu yang dipindahkan. Maknanya diterjemahkan kata-kata Allah yang pada zat Allah itu ke Baitul Izzah, ataupun dipindahkan ke Lauh Mahfuz. Itu dah kira makhluk. Sebab kata-kata Allah yang pada zat Allah tak berpisah daripada Allah Ta'ala. Dan telah muafakan segala ulama adalah kalam Allah itu tiada berdiri ia pada dua zat. Tak boleh pada Allah Ta'ala pun ada, pada makhluk pun ada, tak boleh. Dan tiada berkata-kata dengan dia dua orang. Allah Ta'ala pun berkata-kata, makhluk pun berkata-kata dengan kalam Allah itu. Tak. Yang makhluk kata-kata tu, makhluk baca tu, itu makhluk. Dan tiada berkata-kata dengan kalam Allah melainkan Allah Ta'ala juga. Kata-kata Allah yang qadim, hanya Allah yang berkata-kata dengannya. Makhluk tak. Baca terjemahan, maknanya Al-Quran itu terjemahan. Baik, cukup pada ini, kita sambung lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama dan bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dan dapat kita amalkan dan sama-sama dengan insya-Allah. Baik, selawat Ibrahim yang sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.